Jadi alhamdulillah pada kuliah-kuliah yang lepas kita telah kongsikan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan pengubatan dan perubatan Islam. Dua maksud yang berbeza, perubatan, pengubatan Islam. Itu kita dah kuliah pada mula-mula dulu. Pada kuliah yang kedua kita telah berkongsi perubatan dan pengubatan yang menjagahi syarak. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita berikhtiar nak cari kesembuhan, nak keluar daripada masalah kita. Ikhtiar yang kita buat itu salah daripada syuruk syaraknya. Sekarang lagi lah Allahu Akbar, kita cukup takut. Dan alhamdulillah kita sangat rasa bersyukur. Kerajaan sekarang dah adakan satu Akta 775 untuk para perawat ruqyah ini. Para perawat-perawat yang menggunakan rawatan secara komplementari selain daripada perubatan hospital. Kadang-kadang pesakit kita akan mencari alternatif untuk mencari kesembuhan. Akta telah akan dikuatkuasakan pada Februari 2024. Mana perawat ruqyah, pengubat-pengubat Islam ini wajib berdaftar. Sekiranya tidak berdaftar, boleh ditangkap, penjara 2 tahun, 30,000 denda. Itu akta. Sebab satunya nak mengawal daripada penipu-penipu dekat luar sana. Menggunakan nama perubatan Islam ini untuk mencari keduniaan. Ramai dah tertipu. Ramai. Kita tak perlu pergi jauh. Beberapa pesakit mengadu di Bukit Kapar. Di kawasan kita ini. Tak jauh daripada sini. Memang kawasan ni lah. Berapa pesakit tu kena cas dengan perawat ini. Dia menggunakan ayat-ayat ruqyah. Dia kata pesakit ini jinnya kuat, jinnya besar. Dia mintanya sampai RM1,500. Itu hanya berawat ketika itu. Dia kata, tak selesai ni. Jin ni keluar balik ke rumah. Dah kena pergi ke rumah pula. Sampai rumah minta lagi RM2,500. Ini Bukit Kapar. Berlaku di Bukit Kapar. Kita sedih tengok. Ada lagu satu kes. Perawat ni minta apa kepada pesakit? Dia minta pesakit ni keluar daripada rumah tu. Orang kampung, mana nak cari duit, mana nak cari tempat. Keluar daripada rumah 40 hari. Sebab kata jinnya ada dalam rumah ni, dia akan ganggu semua. Kalau tak keluar, makin teruk gangguan tu. So dia suruh keluar. Ini semua bukan kaedah perubatan ruqyah atau perubatan Islam. Tapi dalam keadaan terpaksa keluar jugalah. Cari tempat. Ini kat mana? Bukit Kapar. Di Meru. Kes apa lagi? Itu kita agak rasa janggal jugalah. Mana berlaku penceraian antara suami dan isteri. Bila mana si isteri ini bercinta dengan perawat. Jatuh hati dengan perawat. Allah, baiknya perawat ni. Suka dengan masalah saya. Ini sebab tak jaga ikhtilat. Tak jaga. Isteri orang dikacau ni oleh perawat. Bercerai. Minta dilepaskan. Datang mengadu. Ustaz, saya bukan datang nak berubat masalah sihir. Tak ada. Tak. Saya masalah isteri saya nak minta cerai. Sebab dah bercinta dengan perawat yang dirawat sebelum ni. Ini yang perlu kita, ya Allah nak cakap, benteras dan perlu kita hentikan. Di media sosial sekarang, di TikTok, di Facebook, di-livekan cara rawatan perubatan Islam ini. Diruqyahkan pesakit terjerit-jerit, disebarkan secara berleluasa. La haula wala quwata illa billah. Aib dah tersebar, fitnah tersebar. Kadang-kadang yang berlaku tu bukannya rasukan. Lakonan daripada pesakit. Dia tak merasuk pun. Tapi masalah stres, masalah kejiwaan dia, masalah psikologi dia menyebabkan dia jadi macam tu. Sikit-sikit tuduhnya jin. Sikit-sikit tuduhnya jin. Ni jin ni. Tak sihir saka. Datang perubatan Islam, atau dua lah biasanya akan disebutkan. Cukup takut perawat mu'alij ini, perawat ruqyah ini, nak sebut pesakit tak ada gangguan. Sila pergi ke hospital, jumpa doktor. Sila pergi klinik, jumpa doktor. Jarang-jarang ada. Ada tak, tapi ada tak ramai. Cukup takut nak sebut. Pesakit ni clear, tak ada jin, tak ada masalah. Sila jumpa pakar sekretaris, minta nasihat. Jumpa pakar psikologi, minta nasihat. Tak berani. Tak tahu kenapa. Bila kita datang diagnos, kita tengok simptom-simptom, kita tengok, ini bukan masalah gangguan ni. Ini lebih kepada kejiwaan dia. Dia stres, dia ada banyak tekanan. Tak apa, kita dengar luahan perasaan dia.
Lepas tu kita rujuk kepada pakar psikologi. Jumpa kaunselor dan sebagainya. Itu yang sepatutnya. Yang kita takut sekarang berleluasa, apa yang berlaku, banyak sekarang berkaitan masalah psikologi yang berlaku. Kita tengok bukan jin sangat pun. Dengan anxiety-nya, dengan bipolarnya, dengan skizofrenianya. Macam-macam tengok ini. Bukan masalah jin. Boleh tak dirawat dengan ruqyah? Boleh. Kita tak nafikan. Perubatan Islam ini, pengubatan Islam ini, dia complementary, melengkapkan perubatan moden. Dan pergi jumpa doktor, jangan tinggalkan ayat-ayat ruqyah. Kalau kita sebut perubatan Islam ini, dia tidak boleh lari dengan jampi daripada Al-Quran ataupun hadis. Setidak-tidaknya dengan bacaan bismillah. Setidak-tidaknya dengan bacaan Al-Fatihah. Itu dah dikira perubatan Islam. Dah dikira perubatan ruqyah dah. Hari ini saya tengok ada iklan Fashdu, Al-Fashdu. Ini hadis diriwayat Imam Muslim, hadis sahih. Salah satu kaedah terbaik untuk merawat penyakit dengan kaedah Fashdu, mengeluarkan darah. Tapi dengan syarat orang yang pakar dan profesional. Dia ada risiko dia lah. Okay? Kalau salah buat, sangat berbahaya. Tapi boleh tak nak buat? Fadal, silakan. Salah satu kaedah yang diajarkan Nabi, selain daripada berbekam adalah Al-Fashdu. Alhamdulillah, hari ini saya tengok ada iklannya. Hari ini Ustaz Alhamdulillah. Sampai ada masalah yang disebutkan, darah tinggi, kolesterol, sila. Ya, insya-Allah ia sangat membantu. Jadi alhamdulillah hari ini kita nak jelaskan apa dan kita nak kongsikan. Selalu kita pergi dalam mencari perawat ikhtiar, kita akan dengar perkataan ini, iaitu ruqyah, iaitu jampi. Kalau jumpa ustaz ni, apa kaedah dia? Kaedah perubatan ruqyah. Sekarang kalau nak dikira profesional, kerajaan dah sediakan sampai diploma. Diploma lanjutan perawatan ruqyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Okey, siapa ada sijil tu, dah tu diiktiraf pula oleh Kementerian Kesihatan bahagian TCM, Traditional and Complementary Medicine. Dah diiktiraf dah, alhamdulillah. Jadi perubatan ruqyah ini telah diiktirafkan dan sangat bermanfaat. Jadi hari ini insya-Allah kita akan kongsikan apa yang disebutkan dengan perubatan ruqyah. Apa yang disebutkan dengan perubatan ruqyah? Sebelum saya terlupa, baru ni lagi kat kes terbaru. Ini pun jiran-jiran kita juga berlaku di Teluk Gadong, kampung Teluk Gadong. Apa yang berlaku di kes Teluk Gadong ni? Ini pun bagus. Perawatnya, peruqyahnya adalah muslimah daripada perempuan, ustazah lah, guru Quran. Okay? Dengan dia ada kelebihan, dia ada ilmu untuk merawat. Jadi dia meruqyah. Dia tak kira, dia ruqyah lelaki, dia ruqyah perempuan, semua dicampur, jadi diruqyahkan juga. Okay? Tak apalah, ada yang kata harus, ada yang kata tak, ada yang kata tak boleh. Okay, jadi kita ambil lah yang boleh, tak apa. Silakan nak meruqyah. Jadi diruqyahlah pesakit ni. Bila diruqyah pesakit ni, alhamdulillah ada kurang. Tapi dikumpulkan semua pesakit, lama-lama dia buat satu kaedah, dia kata nak sembuh ini, dia kata satu jalan yang terbaik adalah dengan bertaubat kepada Allah. Betul, kita kata tak ada masalah. Ruqyahnya okey, bahannya digunakan okey. Kita dah tak ada masalah kat situ. Dia kata bertaubat kepada Allah. Ini jalan terbaik. Kita tak sembuh-sembuh, bertaubat kepada Allah. Mungkin ada dosa-dosa yang akan diampunkan dengan cara bertaubat tersebut dan disebabkan oleh penyakit yang dia alami. So kita rasa tak ada isu kat situ. Jadi dia kata dengan syarat taubat ini perlu pergi ke 100 masjid. Berjalan keliling cari masjid, 100 buah masjid. Termasuklah Masjid Bukit Kapar. Kadang-kadang tak perasan datang jemaah, datang ramai-ramai, dia sembahyang sunat taubat. Cari 100 masjid. Antara tersenarainya Masjid Bukit Kapar, Masjid Asharif Meru, Masjid Nurul Jannah, asal nama masjid lah. Sekitar sini, Perak, Pahang, dia akan pergi. Sampailah ke 100 buah masjid yang terakhir. Apa yang berlaku tuan-tuan? Alhamdulillah, ya, peruqyah ini Ustaz Zainal menyatakan walaupun umurnya belum 60 lagi, dalam pesakit itu ada umur 70, 80-an pun ada. Disebut anak-anak. Wahai anak-anakku sekalian. Dikat anak murid lah tu. Dah jadi anak murid dia. Wahai anak-anakku sekalian. Ya, alhamdulillah, perjalanan kita, ya, permusafiran kita selesai. 100 buah masjid. Moga-moga dengan amalan ini taubat kita diterima oleh Allah. Ketahuilah bahawa anak-anakku, ya, aku adalah Imam Mahdi. Sudah. Akhirnya mengaku Imam Mahdi, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Hati-hati. Ini perubatan Islam ni. Ruqyah akhirnya melencong. Mengaku sebagai Imam Mahdi. Kita dapat detect satu,
daripada kaedah dia. Adakah patut suruh sembahyang sunat taubat 100 masjid, sembahyang kat rumah lah duduk sorang-sorang, tahajud, bangun 2 rakaat. Minta dengan itu afdal. Itu yang diajarkan. Bukannya ramai-ramai berjemaah keluar sembahyang sunat dalam 100 masjid. Kita dah syak ada yang tak kena. Betul. Akhirnya mengaku Imam Mahdi daripada kalangan ustazah. La haula wala quwata illa billah. Ini datang ke pusat rawatan, dia rasa bersalah rasa. Ustaz, macam mana ni, saya dah rasa ajaran sesat ni Ustaz ni. Betul lah sesat. Lagi menyesatkan. Bukan sesat lagi. Dia lah diajarkan benda yang sesat, dia menyesatkan orang lagi. Hati-hati. Jangan sampai kita tersalah lagi. Sebab itu penting penerangan tentang kaedah-kaedah yang ada dalam perubatan dan pengubatan Islam. Alhamdulillah, tahniah Majid. At-taqwa kerana adanya kuliah sebegini. Supaya kita terselamat daripada sudut akidah, daripada sudut fizikal. Yang kena tipu, daripada sudut keuangan, yang kena rogol, yang kena bunuh, yang kena cabul. Berapa ramai disebabkan perubatan-perubatan yang menyalahi syarak. Okay, Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita akan kongsikan apa yang disebut dengan perubatan ruqyah itu. Ulama muktabar seperti Ibnu Faris, Ibnu Manzur Al-Khurafi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang menyebutkan doa, iaitu permohonan kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit dengan perantara ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau seumpamanya yang diharuskan syarak. Ini yang disebutkan oleh ulama-ulama muktabar yang dimaksudkan dengan ayat-ayat ruqyah atau ruqyah syar'iyah. Dia adalah permohonan kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit daripada Al-Quran atau hadis. Jampi daripada Al-Quran atau hadis. Ini disebutkan oleh ulama-ulama muktabar yang saya sebutkan tadi. Okay, kita dah faham. Ruqyah ini mesti antaranya ayat Quran. Bila kita cakap ayat Quran, biasanya kalau seseorang peruqyah itu membaca, kita boleh faham ataupun kita boleh dengar dengan tenang. Tapi bila ayatnya mula bercampur, rasanya lain, hati-hati. Mula-mula bacanya Bismillah, Al-Fatihah, lepas tu makin senyap bunyi dia. Apa dia baca? Hati-hati. Pastikan bacaan peruqyah itu jelas bacaannya. Dengar oleh pesakit dan waris di sekelilingnya. Jangan sampai ayat-ayat yang dibacakan tidak didengari. Takut-takut ianya bercampur dengan ayat-ayat jampi yang syirkiah. Okey, itu yang pertama. Apa syarat-syarat ruqyah ini? Syarat ini terbahagi kepada 3. Ini mengikut pendapat Yusuf Al-Qardawi. Beliau menyatakan dalam fatwanya, syarat ruqyah itu terbahagi kepada 3. Yang pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah atau nama dan sifat-sifatnya. Ayat-ayat Al-Quran, nama-nama atau sifat-sifatnya. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Rahman, Fadl. Boleh dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Okay? Itu yang pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Semua dalam Al-Quran, daripada Al-Fatihah hingga Suratul Nas, semua itu adalah boleh dijadikan sebagai ayat penawar. Tak ada ayat khusus-khusus untuk dijadikan sebagai ini tak boleh, ini tak boleh, tak. Tapi ada kesesuaian mengikut penyakit. Dia ada kesesuaian mengikut penyakit. Okay? Nanti kita akan kongsikan apa ayat-ayat umum yang boleh dijadikan sebagai jampi untuk keseluruhan penyakit. Sihir, fizikal, rohani, boleh dijadikan sebagai penawar insya-Allah. Itu yang pertama, menggunakan ayat Al-Quran atau kalamullah. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang difahami. Diafdalkan menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang difahami. Jangan sampai pembacanya, peruqyahnya, penjampinya, bacaannya kita tak faham. Kalau tak faham, sila tanya pada ustaz tersebut. Ustaz baca apa ya? Boleh tak kongsikan dengan saya? Ini ayat susah kita nak kongsikan. Dia kena belajar, hati-hatilah. Kedekut sangat dengan ilmu. Kalau ada rahsia-rahsia ni, yang tersembunyi-tersembunyi ni, hati-hati. Itu satu ciri daripada ciri-ciri yang ada terkandungnya unsur sihir. Hati-hati. Tadi menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang mudah difahami. Yang ketiga, beriktikad bahawa Allah lah yang menyembuhkan, bukan ayat-ayat yang kita bacakan. So ada 3 syarat ruqyah. Pertama, Al-Quran atau doa-doa yang warid daripada Nabi.
Yang kedua, bahasa yang mudah difahami atau bahasa Arab. Yang ketiga, beriktikad, berkeyakinan dalam hati, bukan ayat-ayat itu yang menyembuhkan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syarat yang wajib dipatuhi kepada peruqyah. Kalau lari daripada 3 ni, hati-hati. Kita meletakkan perawat ini hebat, bacaannya hebat, dia baca sembuh, hati-hati. Takut-takut iktikad kita boleh terlari. Hati-hati, ya. Ruqyah ini boleh dibahagikan kepada 2. Satu, ruqyah syar'iyah, yang syar'i, yang mengikut syarak. Yang kedua, ruqyah syirkiyah, ruqyah jampi-jampi yang terkeluar daripada syarak, yang mengandungi unsur-unsur syirik kepada Allah. Ya, pernah dengar qul huwallahu terbalik? Bacaan tu diterbalikkan. Pernah dengar bismillahirrahmanirrahim dibacakan dalam keadaan terbalik? Ini ruqyah syirkiyah ni. Bila kita bacanya, kita boleh terbatal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh buka YouTube. Ada syekh yang mengajar daripada negara seberang, dia mengijazahkan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu secara terbalik. Siapa boleh bacakan? Tak apa, saya bacakanlah. Kalau ada yang belajar atau yang mengambil ilmu ini, sila tinggalkan dan bertaubat kepada Allah. Ia merosakkan iman, malah boleh terkeluar daripada agama. Kena bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah. Apa bacaan bismillahirrahmanirrahim secara terbalik? Ini ruqyah yang syirkiyah. Berkesan tak untuk merawat penyakit? Berkesan. Saya tak nafikan. Ia boleh memberi kesan kepada pesakit. Menghilangkan gangguan jin, boleh mengeluarkan gangguan jin daripada rumah dengan bacaan-bacaan syirkiyah ini. Bacaan-bacaan yang menyalahi syarak ini. Bacaan-bacaan yang kufur ini. Apa contohnya? Bacaan bismillahirrahmanirrahim secara terbalik. Mihirrahmanihma rahilla misbih. Tu kalau kita baca secara terbalik, boleh faham ke? Bacaannya pun jadi pelik. Kalau dengar bacaan yang pelik macam ni, hati-hati. Dia dah terbalikkan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu. Mihirrahmanihma rahilla misbih. Dia suruh baca 44 kali, baca pada air, baca pada pesakit, boleh sembuh dengan izin Allah. Hati-hati. Kalau ada yang buat, tinggalkan dengan segera. Siapa yang ambil, bertaubat kepada Allah. Okay? Kita kongsikan surah Al-Ikhlas dibacakan secara terbalik. Ada tak pengamal-pengamalnya? Ada. Diwariskan daripada tok-tok dia sampai ke anak cucu-cucu. Inilah yang menjadi ubat segala penyakit. Diturunkan turun-temurun. Tanpa kita sedar, perawat yang kita jumpa itu dalam diam-diam, dia mengamalkan amalan-amalan sebegini. Ini siapa yang kaji? Dr. Amran Kasimin daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2015 yang lepas. Tahun 2015. So ada kajian tentang pengamal-pengamal surah Al-Ikhlas secara terbalik ini. Apa sebutannya? Ahadun kufuwan lahu yakul lam yulad lam yalid lam samadallahu ahad. Dibacakan secara terbalik. Ini penghinaan kepada Al-Quran. Ini penghinaan kepada kalamullah. Siapa yang baca akan rosak iman dia, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena bertaubat, tinggalkan dengan segera. Ada tak pengamalnya? Ramai. Terlalu ramai yang mengamal. Tahu-tahu kita rawat sembuh, tahu-tahu rawat sembuh. Bacanya tak seberapa, tapi kesan sangat kuat. Tapi amalannya bertentangan dengan syarak. Al-ghaya la tubarriru wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat mendapat kesembuhan, kaedahnya bertentangan dengan syarak, maka hukumnya haram. Perlu ditinggalkan. Apalagi amaran Nabi SAW daripada hadis riwayat Bukhari, tiada kesembuhan daripada perkara yang haram. Tidak akan mendapat sama sekali kesembuhan daripada perkara yang haram. Ini hadis riwayat Bukhari, sahih daripada Bukhari. Siapa yang berubat secara yang tidak patuh syar'i ini, maka tidak sama sekali akan mendapat kesembuhan. Hati-hati. Okey, tu jampi daripada Al-Quran atau hadis yang disebut ruqyah syar'iyah, jelas bacaannya. Yang kedua daripada ruqyah syirkiyah yang terkeluar daripada jampi-jampi yang sepatutnya. Kita boleh faham dan kita boleh dengar. Kadang-kadang disebut sebagai common sense. Hati kita, apa dia baca ni? Macam tunggal langgangnya. Kadang-kadang dia punya makhraj pun agak masalah. Bacaan Qurannya ada masalah. Hati-hati.
Sebab nak jadi peruqyah ini, antara syarat dia boleh membaca Al-Quran dengan baik. Dia kena baca Quran dengan baik, dengan kaedah tajwid dia betul, dengan makhraj dia betul, tartilnya tidak tergopoh-gopoh, tenang bacaannya, itu yang terbaik. Bukan bacaan dengan keadaan tergopoh-gopoh, terjerit-jerit, hati-hati. Ya, sebab kita tengok dah ramai dah, kan, peruqyah-peruqyah kat luar dengan kaedah-kaedah yang kita rasa Allahu Akbar. Kadang-kadang boleh jadi bahan lawak kepada orang yang bukan Islam. Yang banyak tu, dia banyak soal kepada pesakit. Kan, dah merasuk, jin tu masuk dalam badan, ditanya. Dia datang daripada mana ni? Sihir siapa hantar? Berapa lama ada dalam badan? Berapa banyak ada dalam badan? Ditanya semua. La haula wala quwata illa billah. Perubatan ruqyah syar'iyah ini tak banyak dialog dengan pesakit ketika rawatan. Dibacakan Al-Quran mengikut penyakit yang dia alami. Bukan banyak berdialog dengan jin yang ada di dalam badan. Baru ini juga, top juga berlaku ni. Dia panggil tanasuk arwah. Tanasuk arwah ni apa? Contoh, pesakit ni kena sihir. Dia disihir, dah berubat lama dah, tak selesai-selesai. Ustaz ni baca ayat Quran. Baca ayat Quran. Dia buat apa? Dia masukkan roh penyihir itu ke dalam tubuh badan pesakit. Dia percaya macam tu. Ini kepercayaan bukan Islam. Hindu ada buat, ya, Buddha ada buat, Kristian pun ada buat. Dia memasukkan roh orang lain ke dalam tubuh pesakit ni. Itu kepercayaan dia. Yang buat ni siapa? Ustaz. Dia kata tak selesai-selesai lah pesakit aku ni. Kan? Alang-alang aku nak buat, dah tahu siapa yang buat. Kita panggil roh dia, masukkan ke dalam tubuh badan pesakit ni. Yang si penyihir ni pula dah meninggal dunia. Bomoh ni dah meninggal dunia lama dah. Sihir tu dah berlaku lebih 30 tahun. Yang buat ni pun dah meninggal dunia dah. Katanya tukang sihir tersebut lah. Dia panggil rohnya. Bacaannya Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dia panggil. Sup, masuk ke dalam tubuh badan pesakit. Siapa kau? Akulah yang menyihir dia. Ini penonton ramai ni. Yang view dekat 1,200 orang. Oh, takjub. Hebatnya ustaz ni. Macam mana roh tukang sihir ni boleh masuk ke dalam badan pesakit ni? Dia beritahu segala apa yang berlaku. Barang-barang sihir ini tertanam di sekian-sekian tempat. Pergi korek-korek, jumpa pula. Betul lah dia buat. Mustahil benda ni boleh berlaku. Kita mula percaya. Muslimin dan muslimat, kaedah ini disebut sebagai tanasuh arwah. Yang bertentangan dengan syarak, yang terkeluar daripada kaedah perubatan Islam, malah ianya boleh menyebabkan akidah kita jadi cacat. Akidah kita rosak. Yang masuk ke dalam tubuh badan pesakit ini bukannya roh orang, tetapi jin. Jin. Kita tertipu dengan belitan-belitan iblis. La haula wala quwata illa billah. Yang buat ni siapa? Ustaz. Minta maaf saya sebut, ustaz tu pernah ada dekat masjid ni, saya pernah terjumpa. Tengah sembahyang jemaah saya tengok, ustaz ni ada lah. Saya nak jumpa lepas sembahyang, dah tak ada. Masa tu terkena kuliah saya yang kedua. Kaedah perubatan yang menjaga syarak, ustaz tu ada dalam masjid ni tuan-tuan. Lepas tu tengok dah tak ada dah ustaz tu. Alah, baru nak jumpa. Dah tak ada. Saya nak tanya pasal benda ni lah. Kenapa dia buat benda ni? Apa hujah dia yang membolehkan dia buat macam tu? Tapi ikut pandangan ulama muktabar, tak boleh, haram menggunakan perkhidmatan jin apa cara sekalipun. Tak boleh. Jangan libatkan jin dalam kita mengubat ini. Tapi dia menggunakan. Seorang mudir tahfiz pun kaedah yang sama. Ya Allah, sedih kita tengok. Dia panggil anak murid dia datang. Okey, kata anak muridnya ini ada kelebihan bersahabat dengan jin Islam. Dia boleh nampak jin kawan dia tu. Orang lain tak nampak, dia seorang je. Biasalah kadang-kadang orang ada masalah, carilah mudir-mudir, orang-orang alim ni, orang berilmu ni. Jadi datang jumpa mudir tahfiz ni. Ustaz, keluarga saya ada masalah. Ya mungkin orang kata dah kena saka. Ustaz boleh tolong? Oh boleh. Datang, dia panggil anak murid dia. Abu, kau sini kejap. Duduk. Pergi tengok apa masalah ni, sakit ni. Abu tu pun duduk diam, baca Fatihah, terus bertukar menjadi seorang pakcik tua. Ya nak. Sudah. Ni ada saka sebelah isteri dia.
La ilaha illallah. Mudir tahfiz dengan anak murid, dengan tahfiz lingkup. Menggunakan perkhidmatan jin dalam mengubat pesakit. La haula wala quwata illa billah. Kena hati-hati. Apa sahaja perawatan yang menggunakan perkhidmatan jin adalah bertentangan dengan syarak. Tinggalkan dengan segera. Malah boleh menyebabkan kesan yang amat teruk selepas itu nanti. Jangan terlibat dengan perubatan-perubatan sebegini. Sekiranya pernah, bertaubat. Tinggalkan, jangan dibuat lagi. Itu cara dia. Okay? Kita dah tahu dah, ada dua syarat pembahagian ruqyah. Satu syar'iyah, satu syirkiyah. Okey, alhamdulillah. Apa hukum kita menerima rawatan ruqyah ini? Ada yang kata, kan ada hadis yang menyebutkan antara 72 golongan yang tidak akan dihisap. Nanti antaranya yang tidak pernah diruqyah. Siapa baca hadis tu dia faham. Ya, nak elak daripada dihisap satu hari nanti, jangan pernah diruqyahkan. Itu satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hadis sahih. Oh, dah tu jadi perdebatan, persoalan. Ya, habislah pesakit-pesakit yang dah pergi Darussyifa, yang pergi Darussalam, yang dah berubat secara ruqyah ini akan dihisaplah nanti, tunggu panjang nak beratur lama. Kan? Nak kena hisap dengan Allah SWT. Jadi ulama berbincang tentang perkara ini, mengeluarkan satu hukum yang menerima rawatan ruqyah. Apa hukum-hukumnya? Yang pertama, Syekh Jibrin dalam fatwanya daripada kitab Al-Lulu Al-Makin menyebut, sebenarnya dibolehkan menggunakan ruqyah ini bagi sesiapa yang baik bacaannya, memahami maknanya, mempunyai akidah yang betul dan melakukan amal perbuatan yang baik serta mempunyai peribadi yang baik. Syekh Islam Imam Ibn Taymiyah ada menyebut dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa, jika ruqyah dan permohonan perlindungan diri ini difahami maknanya atau merupakan kalimah-kalimah yang dibolehkan dalam Islam atau berupa doa dan zikir kepada Allah, maka ruqyah tersebut dibolehkan. Jika demikian keadaannya, maka boleh berbuat rawatan terhadap orang yang dirasuk dan mohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi juga ada menyebut di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, adapun membuat rawatan dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang difahami tidaklah dilarang, bahkan merupakan amalan yang sunnah. Para ulama telah menukilkan sebagai ijma' tentang kebolehan membuat rawatan dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Mufti Wilayah Persekutuan berpendapat bahawa hukumnya harus menerima rawatan ruqyah berdasarkan pandangan yang disebutkan tadi. So, jadi jangan takut menerima rawatan ruqyah. Imam Nawawi kata ianya adalah sunnah dan diperbolehkan. Okay? Yang dikatakan yang tak boleh tadi adalah ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang mengandungi unsur-unsur pemujaan jin dan sebagainya. Na'udzubillah. Okay? Orang kata mentera boleh tak? Mentera. Kan dulu petua-petua ada mentera ataupun jampi ataupun serapah, ada yang dibolehkan. Contoh, kalau pergi Darussyifa untuk rawatan sawan, okey, untuk rawatan penyakit sawan. Penyakit sawan, dia siapa yang pernah kena sawan 20 tahun, 15 tahun, satu hari 2-3 kali kena tarik, kan? Kaedah yang digunakan di Darussyifa antaranya menggunakan daun kacang botol. Daun kacang botol ini akan dijampikan. Apa jampi dia? Dia pegang kacang botol ini depan pesakit, dia akan potong atas dan bawah, kaki, kepala dan kaki. So nanti nak buat tu kena ada contoh lah. Akan kita nak tunjukkan mana kaki, mana kepala. Jadi apa dia bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Aku potong bukan kepala sawan, aku potong bukan kepala daun, aku potong kepala sawan. Masukkan dalam air. Yang kedua dia akan naikkan balik, aku potong bukan kaki daun, aku potong kaki sawan. Pak, dia potong lagi, dan dimasukkan dalam air, dikecak-kecakkan hingga berbuih. Air ini dibuat mandi kepada pesakit yang biasa terkena sawan. Alhamdulillah, setakat yang kita buat kepada pesakit membantu hampir 80% mengurangkan kadar sawan yang dikena. Kalau setahun tu sebulan 2-3 kali kena, ada pesakit dengan izin Allah hampir sembuh, setahun kadang sekali atau 2 kali je dia kena. Selepas menggunakan kaedah ruqyah yang digunakan tadi. Dijampi guna bahasa apa? Bahasa Melayu. Faham tak maknanya? Faham. Dia mengambil bahasa yang macam tu dan kita faham. Aku potong bukan kepala daun, aku potong kepala sawan. Dia baca macam tu. Ini kaedah dalam perubatan Darussyifa.
yang tak ada masalah dan tak ada menyimpang dalam agama. Boleh digunakan. Itu antara contoh jampi yang dibenarkan. Okey. Siapa yang boleh meruqyah ini? Siapa yang terbaik untuk menjampi? Ini kita kongsikan daripada pendapat Syekh Abu Bara Usama Al-Ma'ani. Baik, ini salah seorang ulama yang masih hidup yang kita jadikan sebagai rujukan dalam perubatan ruqyah ini. Apa beliau menyebutkan? Siapa yang sebaik-baik meruqyah ini? Yang pertama adalah diri sendiri. Kita sakit, kita ruqyah diri kita sendiri. Kita baca pada air, kita baca pada diri kita sendiri. Pegang badan kita, pegang pada tempat yang sakit, kita baca untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mahramnya. Siapa mahramnya? Ayah kepada anak, abang kepada adik, suami kepada isteri. Ini semua yang dituntut dulu. Tak boleh juga, tak dapat juga ahli keluarganya. Siapa yang ada? Sepupunya, yang dikenali daripada ahli kalangan keluarganya sendiri. Tak jumpa juga, barulah cari perawat ruqyah yang ada di luar. Dah 3 orang ni tak ada, diri sendiri pun susah, dah buat tak jadi-jadi. Yang kedua, bila minta mahram pun susah nak cari. Alah, ini saya tahu masalah dia ni. Suami rawat isteri, tak makan dia. Alah, abang pun sama. Eleh. Kena eleh je daripada isteri, tak jadi dah ayat-ayat Quran tu. Isteri rawat suami, lagi ya. Alah, apa ni? Tiba-tiba nak baca nak sembuh-sembuh orang ni. Ni nak lembutkan hati lah tu, nak kahwin lagi. Ni baca ayat ni. Ni baca ayat pelembut hati ni. Baca ayat pelembut hati. Dah, sanksi. Rasa tak ragu dan tak confident. Habis. Sebab syarat nak berubat ni dua-dua kena ikhlas. Pesakit ikhlas, perawat ikhlas. Barulah jadi. Ini tak confident dengan perawat pun. Betul dia ni boleh merawat ni. Masjid pun tak nampak. Kadang-kadang kat luar pakai seluar pendek. Azan maghrib, dekat kedai makan lagi. Tak pergi sembahyang. Dia boleh merawat, boleh meruqyah. Hati-hati, kita dah cerita pada kuliah yang lepas. Ciri-ciri perawat tu. Ya, dia kena orang yang mengikut patuh syarak ni. Ya, jadi nampaknya kat masjid. Alhamdulillah, itu yang kita tuntut. Ini isap rokok siap. Maghrib-maghrib dekat kedai makan isap rokok lagi. Hati-hatilah dengan orang perawat-perawat yang macam ni. Tak dapat ketiga-tiga ini, barulah kita cari peruqyah. Sebelum kita tutup, kita kongsikan beberapa ayat-ayat jampi yang mudah kita hafal, yang mudah kita amalkan dan kita boleh buat sendiri dan keberkesanannya dijamin oleh Nabi SAW. Bukan saya jamin, tapi Nabi sendiri jamin, ya, dengan hadis yang sahih bahawa ayat ini boleh menjadi penawar kepada penyakit. Apa ayat yang pertama? Yang pertama adalah daripada surah Fatihah, daripada Sahih Muslim. Ya, kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang bercerita tentang bagaimana dia mengubat seorang ketua pembesar di sebuah kampung dengan membaca ayat surah Al-Fatihah sahaja sembuh penyakitnya. Dia kena apa? Dia kena sengatan binatang berbisa. Dia bacakan surah Al-Fatihah pada pembesar ini, sembuh dengan izin Allah. Jadi dia bercerita kepada Nabi dan Nabi mengiyakan bahawa surah Al-Fatihah ini adalah satu daripada ayat-ayat jampi yang boleh memberi kesembuhan dengan izin Allah. Jadi nak baca ayat ruqyah yang pertama, kita baca surah Fatihah. Jangan tinggalkan. Kalau siapa-siapa pernah bertalaki musyafahah dengan Syekh Abu Bara, ini ayat-ayat wajib yang dibacakan kepada pesakit. Apa segala penyakit, dibacakan ayat-ayat ini. Yang pertama tadi Al-Fatihah. Yang kedua surah Al-Baqarah 1 sampai 5. 1 sampai 5. Apa yang seronok dengan surah Al-Baqarah ini? Dia ada 10 ayat daripada surah Al-Baqarah yang terbaik untuk kita bacakan. Daripada Darimi, daripada Sya'bi, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada malam hari, maka syaitan tidak akan memasuki rumahnya pada malam itu, iaitu 4 ayat permulaan 1 sampai 4, ayatul kursi, dan 2 ayat setelahnya 255, 257 dan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah 284 sehingga 286. Pada riwayat yang lain dikatakan syaitan tidak akan mendekatinya dan keluarganya pada malam itu. Juga sesuatu yang dibencinya. Tidaklah ayat-ayat ini dibacakan kepada orang gila, melainkan dia akan sembuh dan sedar. Dia spesifik penyakit gila, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan mental, berkaitan dengan psikiatris.
Sangat mujarab. Siapa yang ada bipolar, siapa yang ada skizofrenia, ada depression, ada masalah tekanan perasaan, ada kemurungan, baca ayat ini. Terutama 2 ayat terakhir daripada Baqarah. Berapa kali nak baca? Setidaknya 3 kali. Kalau kesnya teruk, doktor dia diagnos, confirm dia ni dah makan ubat, doktor kata dia ni ada bipolar disorder, bacakan ayat ini pada air dan pada telinga pesakit ni. Biiznillah, dengan izin Allah. Dia akan tenang, setenang-tenangnya. Pengalaman ini saya dah gunakan dah. Sangat bermanfaat. Pada awalnya pesakit ini diberi ubat, kena makan tanpa henti selama 6 bulan berturut-turut. Dia kena makan. You okay, you tak okay, have to. Dia kata, kena makan. Ubat penenang ni, kalau kau tak makan, bahaya. Silap hari bulan, dia ambil pisau, dia boleh tikam orang. Silap hari bulan, datang bisikan, dia boleh kelar-kelar tangan dia. Jadi kita bacakan dengan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Surah Al-Baqarah, ya, 1 sampai 4. Ayatul Kursi, 255. 3 ayat terakhir Baqarah dibacakan pada pesakit dengan izin Allah. Tak sampai 6 bulan, buat pergi ke hospital, refer, doktor kurangkan dos, akhirnya berhenti makan ubat. Dengan izin Allah, pesakit tenang. Dia dapat ketenangan. Rupanya ada hadis yang menyatakan dengan jelas ayat ini khusus untuk penyakit mental. Masya Allah. Tu dahsyat. Kita bergabung dengan hospital. Dia pergi hospital, kita rukyahkan lagi. Sihat orang ni dengan izin Allah. Okey, tu tadi. Pertama surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 285, 286. Yang kelima surah Al-Kafirun, yang keenam surah Al-Ikhlas, yang ketujuh surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Senang cerita Mu'awwizatain. Ya. Ada 7 ayat-ayat asas ini yang kita bacakan pada pesakit, pada bahan biiznillah sangat membantu dalam proses merawat penyakit. Fizikal ke, mental ke, rohani ke, biiznillah dengan izin Allah. Tolong bacakan. Anak kita meragam pada waktu malam, baca ayatul kursi, baca 2 ayat terakhir Baqarah, tiup dekat muka dia. InsyaAllah, kalau itu datang daripada gangguan, maka budak tadi akan berhenti menangis dengan izin Allah. Akan berhenti. Ini pengalaman saya sendiri. Balik daripada merawat seorang pesakit, pada pukul 2 pagi, kerasukan berlaku di sebuah kilang. Sedarkan pesakit, balik rumah, anak menjerit di dalam buai. Anak dalam buai, umur anak saya masa itu dalam 11 bulan. Menjerit-jerit, tutup mata, tapi menjerit macam dia mengigau, meragam. Tengok, demam tak ada, apa tak ada. Kita bacakan benda yang sama. Ayat kursi, 2 terakhir Baqarah, tiup sembuh kat muka kokot. Wah, sedar dia, tidur balik. Buat, kalau anak kita jadi, cucu kita jadi, tak perlu call ustaz dulu. Kita jalan dulu. 7 ayat ini, hafal, buat, biiznillah, hadis sahih, ia akan memberi kesan dan jaminan daripada Nabi SAW. Contoh surah Al-Kafirun, apa pengkhususan dia? Ketika Nabi disengat oleh kalajengking. Ketika nak solat, Nabi disengat oleh kalajengking. Sakit. Nabi buat apa? Ambil sedikit garam, dia bacakan surah Al-Kafirun dan surah Al-Falaq, An-Nas. Dia baca 3 ayat ni, dia tinggalkan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas Nabi tak baca. Ketika disengat binatang, Nabi baca Al-Kafirun. Okay? Dia baca pada garam dan air, disapu pada tempat yang terkena bisa, sembuh dengan izin Allah. Sembuh dengan izin Allah. Jadi ayat-ayat ini semua telah terbukti dengan izin Allah daripada hadis yang sahih, terbukti daripada pengalaman-pengalaman dan tajribah ulama, jadi gunakan untuk dalam proses rawatan. Kalau ayah atau ibu boleh buat dulu, jalan dulu. Tak perlu tunggu ustaz datang, buat. Tak perlu. Kalau dah tak boleh sangat, ya fadal, silakan cari perawat. Okey, wallahu alam. Kita ada program juga lepas ni oleh masjid. Ya, moga-moga ia bermanfaat. Saya minta maaf jika ada salah dan tersilap. Jazakumullah khairan katsira. Saya buka kepada 1 atau 2 soalan. Kalau ada soalan, insya-Allah. Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. Insya-Allah jika diberi keizinan, kuliah akan datang, saya nak kongsikan kaedah-kaedah asas dalam pengubatan Islam. Ada 5 kaedah asas yang diajarkan oleh Nabi. Selain daripada fasdu dan bekam. Ada kaedah dengan tepukan, dengan sapuan, dengan tiupan. Ada 5. Kalau nak tahu, insya-Allah
panggil lagi datang insya-Allah dengan berlandaskan hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadir sekalian, masih pada Ustaz yang memberikan kuliah subuhnya.